Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video ini kita nak bincang tentang satu persoalan. Sekiranya kita trade menggunakan robot trading, menggunakan Royal Q, coin yang berbeza dengan modal yang sama, so adakah result dia berbeza? Okey, so persoalan itu sangat penting untuk kita bincangkan. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan saya nak respon tentang apa yang dikomen oleh Tuan Abdullah Kamal dalam satu video berkaitan dengan robot trading. Katanya video saya ni agak panjang dan slow. Saya punya tempo tu mungkin agak slow. Untuk pengetahuan semua tuan-tuan, saya banyak juga coaching rakan-rakan kita. Saya melihat ada di kalangan kita yang laju, yang mudah faham. Ada juga di kalangan kita yang mungkin bukanlah kita kata slow, tapi perlukan penerangan yang sikit demi sedikit. Dia tak boleh terus kita jump dengan cepat. So that's why saya cuba untuk entertain rakan-rakan kita yang mungkin masih baru dan perlukan penerangan yang bersifat sederhanalah temponya. Tak adalah terlalu slow. So minta maaf lah pada rakan-rakan kita yang dah advance, mungkin kita rasa slow sikit lah. Okey, dalam video ni, antara alasan kenapa saya video yang saya buat ni agak kadang-kadang panjang dan agak slow dia punya tempo dia adalah kerana video yang saya buat ni adalah video yang tanpa editing. Kebanyakan video dalam Smartmind Academy punya channel tak ada sebarang editing. So kita record dan terus kita upload ke YouTube lah. Okey, sebab saya tak ada masa tuan-tuan. Walaupun saya tahu cara nak edit menggunakan perisian video editing tapi saya tak ada masa untuk edit. That's why saya guna perisian yang boleh saya buat interaktif, yang boleh tukar scene dan sebagainya tanpa saya buat editing lah. Okay, that's why mungkin video yang saya buat tu ada mungkin ada kesilapan, ada yang mungkin berulang dan sebagainya. Saya tak buang kerana saya tak sempat nak buang lah. Okay. So terus kita kepada tajuk yang kita nak bincang kepada hari ini. Okay. Asalnya adalah menjawab persoalan yang dikemukakan oleh sahabat saya yang merupakan rakan dalam tim Smart Mind, iaitu Tuan Amir Ibrahim. Sebelum ni dia ada kemukakan dua persoalan lah. Sebenarnya banyak soalan yang dikemukakan dalam grup support itu. Dan untuk kali ini ada dua soalan ini. Cuma kita nak fokus kepada soalan yang kedua. Adakah harga coin mempengaruhi jumlah profit kita? Contohnya, kita trade coin BTC dan ada first buy in amount kita adalah sama, iaitu 15 USDT. Okey, masing-masing dapat profit sama 1.3%. Jumlah profit USDT sama ataupun lain. Ini persoalan yang juga sebelum ini bermain di fikiran saya, sebab coin-coin ini ada yang mahal. Contohnya Bitcoin. Satu Bitcoin itu berapa puluh ribu USDT. Nampak sekarang ni berapa? 40 lebih kan USDT. Waktu rekod ni lah. Ada yang mungkin 1000 USDT sahaja. Ada yang 1 USDT, 2 USDT. So adakah coin yang berbeza? Okey. Adakah coin yang berbeza ini dia akan menentukan kita punya profit? Ini soalan yang sangat bagus sangat bagus, yang sangat praktikal. Cuma macam mana cara kita nak jawab? Okey, apa jawapan? Mungkin saya tunjuk sekali lagi tuan-tuan. Adakah harga coin mempengaruhi jumlah profit kita? Contohnya kita trade BTC dan ada first buy in amount sama. Okey, dan kita punya profit ratio pun 1.3%, sama sahaja. Jumlah profit USDT sama ataupun berbeza ataupun lain. Jadi ini persoalan yang kita nak cuba rungkai lah. Mungkin video ni agak lama, agak panjang sedikit. Cuma sekiranya tuan-tuan serius nak belajar, so mungkin boleh tunggu sampai ke hujung lah, dan insyaAllah
kita akan ada benda yang kita akan belajar lah daripada persoalan yang kemukakan oleh Tuan Amir Ibrahim ini ya. Okey, untuk menjawab persoalan berkaitan dengan perkara ini, sekejap saya saya kena buka Excel dulu untuk kita illustrate dia dalam bentuk nombor supaya kita boleh mudah faham lah. Okey. So, katakanlah kita ada dua coin yang berbeza. Okey, mungkin sesiapa yang belum terlibat dengan Royal Q mungkin video ni agak pening lah sesiapa yang dah biasa mungkin dia akan faham lah. Okey, ada dua coin yang berbeza tadi. Satu apa yang disebut tadi? Bitcoin BTC. Dan satu lagi kita ambil satu coin ADA. Okey, coin ADA. Saya besarkan sikit. Sekejap. Okey. So, dia kata tadi first buy in amount sama first buy in amount katakanlah kita ambil 15 15. So 15 USDT. Ada pun 15 USDT juga. Maksudnya modal yang sama lah. Okey, kita ambil 15. Okey, kita ambil BTC ni. Okey, untuk kita faham mungkin saya akan buka satu sekejap. Saya akan buka chart BTC. Sekejap. Okey, okey, yang ni BTC. Sekejap, kita pergi ke sini. Katakanlah kita mula-mula kita masuk. Okey, abaikan ini punya chart, saya punya drawing ni. Katakanlah kita masuk dengan pada 40,000, tepat 40,000 dia punya coin ni. Abaikan dia punya chart ni. Katakanlah kita masuk betul-betul pada 40,000. Okey, satu ni. Tapi bukan kita beli 40,000 USDT Kita beli pada harga 40,000 sahaja je Okey, agak susah sikit. Itu sebabnya saya susah sikit nak kira ni sebab dia terlalu kecil dia punya ni. Okey, sekejap tak apa, kita buat secara tepat. Okey, boleh tak? Okeylah, tak apalah 40,000. Okey. Jadi kita punya average price kita adalah sekejap. Average price waktu kita beli adalah, kita assume saja 40,000 40,000. Dan untuk coin ADA, sekejap, coin ADA kita ambil Binance. Okey, katakanlah nak tengok dia punya perbezaan. Tadi 40,000, yang ni kita ambil ADA ni kita ambil RM1. Okey, dekat mana RM1? Alright, dekat situ. Okey, so RM1 ataupun 1 USDT lah. Okey, kita buka balik mana tadi. Okey, 1 USDT. Okay, satulah Okey, lagi bila kita untuk BTC first buying amount kita 15 USDT. Okey, so 15 kita kena bahagilah, satu coin je adalah 40,000 USDT. So berapa position amount kita so sekarang ni kita nak tahu berapa position amount kita. Okey, apa maksud position amount? Maksudnya berapa coin yang kita akan dapat berdasarkan 15 USDT. Satu coin bernilai 40,000. Okey, 40,000 USDT. So berapa coin yang kita akan dapat? Dia sama dengan yang ni 40,000 bahagi dengan yang 40. Kita ada 15 bahagi dengan
average price lah. Okey. So kita akan dapat 0.0000375. Okey, coin. Tak sama berapa ni, terlalu kecil lah sebab kita modal kecil. Okey, untuk ADA pula 15 USDT, satu coin berharga 1 Maksudnya average price yang kita beri tu 1 USDT. Maksudnya dia akan dapat berapa? Okey, yang ni kita drag ke bawah. Yang ni saya delete dulu. Okey. So yang ni formula ni kita tarik sama. So apa yang berlaku 15 lah. So nampak tak dia punya formula dia. Okey, kalau kita ni B15 maksudnya 15 USDT bahagi dengan C5 ni iaitu 1 So 15 bahagi 1 sama dengan 15 lah. Okey. So sekarang ni apa lagi yang kita maklumat yang kita nak, okey? Dengan apa ni modal 40 ni 40,000 K ni masa kita beli, so 1.5 katakanlah kita punya take profit ratio kita waktu kita setting untuk kita apa ni dalam robot trading tu kita setting 1.3 contohnya. Take profit ratio kita 1.3. Maksudnya kenaikan 1.3% kita akan trigger untuk kita buy. Trigger untuk kita sell. Okey. Untuk kedua-dua coin lah. Okey. So kita kata dekat sini apa tadi? Take profit ratio take profit ratio 1.3%. Okey. So berapa harga dia? Berapa harga dia dekat sini? Okey. Untuk kita tahu ni kita buka balik chart tadi. Kita tengok ADA dulu. Okey. Yang ni teknikal sikit lah. Mungkin sesiapa yang tak mahir dengan chart mungkin dia akan pening lah sikit. Tapi tak apalah, dia advance sikit So katakanlah kita modal RM1. Abaikanlah chart ni. Kita nak tengok sekiranya daripada RM1 ni, okey, dia naik. Kita set kita punya take profit ratio kita adalah 1.3%. Okey, 1.3% maksudnya harga yang kita jual tadi dengan harga RM1 berapa ni? 1.013 lah. 0.013. 1.013. So berapa tadi? 1.013 lah. Okey. Yang ni ada sekejap. Okey, ada untuk yang BTC. Okey, BTC berapa? BTC kita pergi ke BTC balik. Okey. Katakanlah tadi 40,000 kita beli kan. So kita nak tahu 1.3% tu berapa harga dia. Okey, 1.3%. Okey, kita naik lagi 1.3%. 1.3% agak-agak berapa harga dia? Okey, so 40,523 lah. 40,523. 40,523 Maksudnya daripada average price kita 40,000, sekarang ni kalau harga dia naik ke 40,523 dan dia akan trigger untuk sell lah. Okey, so sekarang ni kita nak tahu berapa kita punya profit. Okey, berapa kita punya profit? Adakah sama ataupun lain sama ataupun lain. Okey, so macam mana kita nak calculate ni? Okey. Macam mana kita nak calculate? Okey. Sekiranya kita jual kedua-dua coin setelah kedua-duanya naik 1.3% BTC kita jual pada 1.3%, ADA pun kita jual pada 1.3%. Adakah BTC sebab harga dia mahal, harga dia 40,000 satu USDT bila kita beli pada awalnya menghasilkan untung yang lebih tinggi berbanding dengan ADA yang hanya 1 USDT sahaja average price waktu kita buy. So macam mana kita nak tahu? Okey, sekarang ni kita katakanlah waktu kita 1.3% ni BTC dah harga dia 40,523 untuk satu coin. ADA ni dah jadi 1.013 USDT pada waktu 1.3% dah trigger lah. Okey. So kita abaikan dia punya
kenaikan yang mungkin dia naik, mungkin naik lagi selepas itu. Kita hanya assume bila dia sentuh kita punya trigger price tu, dia terus jual contohnya kan. Okey, so macam mana kita nak tahu sekarang ni? Yang ni untuk satu coin pada waktu ini 40,523. Position amount kita ada 0.00375 . Jadi kita darablah dua ni Kita darab, kita nak dapat berapa kita punya kita punya aset, nilai aset So apa yang kita kena buat adalah sama dengan nilai semasa, okey, darab dengan position amount kita lah, jumlah coin yang kita ada iaitu 0.00375. Okey. So dapatlah value dia berapa okey, sekarang ni 15.19. Begitu juga dekat bawah ni formula yang sama. Okey, sebenarnya kita boleh drag saja tapi saya nak tunjuklah sama dengan take profit ratio yang 1/3% ni, maksudnya current price ni darab dengan kita punya position amount. So berapa harga dia? 1 point lebih kurang 15.1961 untuk BTC, ada 15.195. Kenapa ada perbezaan ni? Tuan-tuan ingat lagi pada kita punya sekejap mana saya punya ni? Kan tadi bila kita letak BTC tadi kan, dia tak betul-betul tepat pada 40,000 Dia ada sikit lagi dia punya tu So agak susah lah untuk kita ni. Okey, sebab dia tak tepat sangat So berapa kita punya profit kita? Adakah sama ataupun berbeza Sekejap So kita punya profit berapa? Okey, kita kata net profit lah ataupun jumlah profit yang sebenar So yang ni maksudnya sama dengan profit ataupun value semasa ni. Okey, bukan profit lah sini sepatutnya current value yang ni tolaklah dengan yang ni. Okey, tolak dengan yang ni sama 0.196, yang bawah pun sama juga 0.195 lah. Okey, lebih kurang Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia punya value dia sama saja tuan-tuan walaupun coin BTC ni harga dia 40,000 kita beli. Ada 1 USDT sahaja. Okey. Tetapi yang membezakan sebenarnya kita punya value tu sahaja, tetapi dari segi profit sama saja. Okey, that's why tak ada beza pun bila kita menggunakan Royal Q ataupun robot trading trading bot Royal Q ni. Okey, dia tak ada beza antara kita trade coin yang bernilai puluhan ribu USDT dengan coin yang mungkin hanya bernilai 1-2 USDT sahaja. Tak ada beza sebab kita punya set pada take profit ratio tu yang penting kalau kita set 1.3 untuk kedua-dua coin, maka keuntungan bila dia trigger price, dia sell, okey, kita akan dapat profit yang sama itu benda yang saya rasa pentinglah untuk kita faham Okey, that's why kita kata pemilihan coin itu yang ramai di kalangan kita yang baru terlibat, yang baru join Smart Mind Team selalu dia tanya, tuan boleh suggest coin yang mana yang nak bullish yang nak naik saya kata coin ini okey, dia tak sama. Kita punya mindset kan, sebab ramai di sahabat-sahabat kita ni yang terlibat dengan saham. Okey, bila dia join robot trading, dia punya mindset tu dibawa sekali. Okey, yang mana saham ni kita tahu kita kena beli saham-saham yang membuat uptrend, yang ada kemungkinan nak naik dan sebagainya Ada syarat-syarat dia lah, ada dia punya kriteria untuk kita beli sesuatu saham. Tetapi dalam robot trading ni dia berbeza tuan-tuan Saya selalu ulang dan ulang, kunci utama kejayaan dalam robot trading ni dia bukan bergantung kepada uptrend. Okey, dia bukan bergantung kepada uptrend. Tak semestinya coin yang membuat uptrend itu akan bagi profit yang lebih kepada kita berbanding dengan coin yang
mungkin sideway ataupun mungkin ada yang downtrend. Bahkan ada banyak case yang kita, ialah based on experience, kita kata coin yang membuat penurunan itu yang lebih memberi profit berbanding dengan coin yang membuat rally ataupun uptrend lah. Okey. So secara kesimpulannya, untuk menjawab persoalan yang ditanya oleh rakan kita, iaitu berkenaan dengan sekiranya kita beli coin yang berbeza, satu coin itu mahal harganya dan satu coin itu murah harganya. Okey, dengan first buy in amount yang sama, okey, katakan 15 USDT, sama-sama 15 USDT, dan kita punya take profit ratio pun kita set 1.3, sama-sama 1.3. Jadi adakah jumlah profitnya sama? Maka dengan calculation yang kita buat tadi, kita katakan bahawa profitnya adalah sama. Sebab kita set dah, kita punya take profit ratio kita 1.3%, tak kiralah coin itu harganya berapa. So as long as dia sampai 1.3%, maka kita akan dapat profit yang sama lah. Okey, cuma tuan-tuan nak kena faham, bila kita set 1.3%, tak semestinya dia akan jadi sama exactly. Okey, tak semestinya dia akan jadi sama, sebab dia bergantung kepada kita punya take profit callback itu. Okey, dan dia bergantung kepada pergerakan semasa, pergerakan sesuatu coin itu. Kalau coin itu dia laju, naik dengan laju, sebab dia volatile, sangat volatile, maka kemungkinan dia akan dapat profit yang lebih. Sebab dia bila dia naik 1.3%, dia hanya trigger sahaja untuk dia jual, untuk kita dapat profit. Hanya trigger sahaja. Selagi mana dia tak buat satu pergerakan penurunan sebanyak yang kita set dalam kita punya take profit callback itu, selagi itulah dia tak akan jual. Maka perbezaan coin itu dia akan berbeza lah. Dia akan berbeza bergantung kepada volatility. Okey, bergantung kepada volatility. Sebab itu kita selalu tekankan yang kita punya profit ini dia bergantung kepada volatility. Semakin volatile sesuatu coin, semakin tinggi probability kita untuk generate profit melalui Royal Q. Saya tahu perkara ni dia agak memeningkan, okey, technical issue sikit. Dia perlukan sedikit cognitive load yang tinggi lah. So siapa yang mungkin kurang biasa dengan pengiraan, kurang biasa dengan menganalisa chart, mungkin dia susah sikit nak faham lah tentang persoalan ini. Tapi saya yakin dan percaya sekiranya tuan-tuan semua cuba untuk hayati betul-betul, tengok betul-betul, insyaAllah boleh faham lah kepada persoalan yang dikemukakan oleh Tuan Amir Ibrahim ini. Saya kira itu saja yang kita nak bincangkan pada video kali ini. Agak advance sikit, saya minta maaf. Dan agak lama sikit video ni sebab dia lebih kepada teknikal yang perlukan penjelasan yang lebih lanjut lah. So saya kira itu saja. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.